Sebelum ini kita sudah baca beberapa hadis ya. Ada 2 bab sebelum ni. 2-3 bab tak ada nak bincang. Tak ada nak bincang. Jadi berdasarkan setengah-setengah nuskhah, itu ada beberapa bab di situ. Tapi setengah-setengah tu dah ada saja. Jazaa'ul mu'min bihasanatihi fid dunya wal akhirah tu. Itu je. Lepas tu tadilah yang kita baca tadi. Tapi dalam setengah-setengahnya dia ada beza tajuk tu, supaya kita maklum dah lah. Sebab tajuk tu tidak dibuat oleh Imam Muslim, jadi bebaslah orangnya nak buat tu dia buatlah mana sesuai. Macam di sini saja hadis Zuhair bin Harb wa Abd bin Humaid. Dia mari hadis, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarun al-kafir ala wajhi. Dan hak lagi tajuk lain pula dalam setengah-setengah kitab. Baiklah. Kita berhenti baru ni setakat tu. Wa bihi qala hadatsani Zuhair bin Harb wa Abd bin Humaid. Wal lafzu li Zuhair qala hadatsana Yunus bin Muhammad qala hadatsana Shayban an Qatadah qala hadatsana Anas bin Malik anna rajulan qala ya Rasulullah kaifa yuhsyaru al-kafir ala wajhihi yawm al-qiyamah. Kita tak ada bincang baru ni, baca dah. Maksudnya Anas bin Malik meriwayatkan bahawa ada seorang lelaki bertanya, katanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah orang kafir itu akan dihasyarkan, yang ini akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti di atas muka mereka, di atas mukanya, muka orang kafir. Qala, Nabi SAW jawab, alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yawmal qiyamah. Bukankah Tuhan yang memperjalankannya di atas 2 kakinya di dunia ini berkuasa untuk memperjalankannya di atas mukanya pada hari kiamat? Dia tanya gitu. Kata Qatadah, padahal Nabi SAW tak kata begitu ke dia. Cuma sebagai jawapan, sahutan dia terhadap pertanyaan Nabi SAW kepada satu orang yang tanya dia tu lah. Padahal Qatadah ni yang ambil hadis ni daripada Anas. Bila Anas meriwayatkan hadis ini kepada dia, kata dia, bala wa izzati rabbina, ya tentulah Tuhan, demi kemuliaan Tuhan kita, tentulah dia, yakni Allah, berkuasa untuk memperjalankan orang kafir atau manusia. Di sini maksudnya orang kafir lah, atas mukanya. Di sini dalam syarah Imam Nawawi dia tak ada buat syarah gapo untuk hadis itu. Dan dalam setengah-setengah kitabnya dia ada tajuk lah sini. Dia ada tajuk sini. Jadi kira-kiranya orang ni dia muskil lah. Sebab dalam Quran ada sebut, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Dalam Quran ada sebut, iaitu orang-orang yang Allah SWT hasyarkan, himpunkan mereka, bangkitkan mereka pada hari kiamat nanti, ala wujuhihim, di atas muka-muka mereka, ila jahannam, ke neraka jahannam. Jadi macam mana atas muka nak jalan lagu mana? Atas muka nak jalan lagu mana? Kalau kaki tu kita dalam dunia ni jalan atas kaki, mana menggunakan kaki. Ni jalan atas muka, yang ni menggunakan muka. Macam mana? Kira-kiranya orang yang bertanya ni sabarlah juga, sabarlah dia muskil. Nak tahulah apa jawapannya, macam mana berjalan di atas muka tu. Jadi dia nak tahu kira-kiranya kaifiat
kaifiat, bukan ragu dengan hak Allah SWT kata tu. Nak tahu kaifiat, cara lagu mana. Nak asyara orang kafir di atas muka ni, jalan atas muka lagu mana. Itulah sebab dia kemukakan soalan ni. Jadi latar belakangnya kira-kiranya bila dia tahu ayat tu, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam, itulah timbulnya mendorong dia tanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang kafir ni akan dihasyarkan di atas mukanya pada hari kiamat nanti lagu mana. Nak tanya kaifiat lagu mana. Sebab kalau kita lah dalam dunia ni cuba nak buat lagu tu, tak jadi. Tak jadi, seksa lah. Seksa. Nabi SAW jawab mudah. Jawab mudah, iaitu bukankah Tuhan yang memperjalankan, yang membuatkan manusia ni boleh berjalan menggunakan kaki? Kalau dia nak buat manusia tu berjalan menggunakan muka dia, apa-apanya? Kan dia maha berkuasa kan? Tuhan tu, Allah tu maha berkuasa. Bila kata maha berkuasa, dia boleh buat kan? Tak boleh. Dia jawab mudah lagu tu. Lagu mana kaifiatnya? Banyak. Dia nak cerita di sini, sesok ni tak boleh nak fikir dengan akal kita. Akal kita tak nampak lah. Cumanya kita boleh kalau nak buat banding, nak tengok dalam dunia ni. Dalam dunia tu boleh buat dah kan? Biarlah hak akhirat tu jauh. Jauh. Tengok dalam dunia. Ular licin kan? Macam mana dia boleh jalan? Misalnya banyak lagi binatang-binatang yang halus tak nampak kaki dia, tapi kira-kiranya dia ada juga kaki dia tu seni sangat, halus sangat. Ada juga, semua kita tak nampak. Ataupun memang tak ada lah zahir. Zahirnya kita tengok tak ada, tapi Tuhan boleh buat jalan tu kan? Dia boleh tu. Ular menyusul pergi, boleh. Supaya juga kalau orang kata, apa bunga ros bau sedap? Allah SWT bui dia tu bau sedap. Kalau Allah SWT nak bui batu sekalipun jadi bau sebab bunga ros, atau lebih wangi lagi daripada bunga ros, tak boleh. Sebab bunga ros tu dia juga buat, batu pun dia juga buat. Yang bui bau sedap tu dia juga. Kalau Allah SWT nak bui pada batu, dengan sebab itu kita tengok ada pun batu yang bau wangi, bau sedap. Itu untuk mendekatkan fikiran kita, pasal benda ni terlalu jauh, terlalu rumit. Sesok ni susah. Kalau kita nak fikir dengan akal kita susah. Cumanya untuk memudahkan kita faham sikit, contoh-contoh tadi sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Tuhan boleh buat. Kalau dia boleh buat, dia boleh buat. Lepas tu apa ya? Sini tak ada, Imam Nawawi tak ada komen langsung. Apa ya orang kafir tu akan dijunamkan lagu tu, kepala ke bawah tu dia jalan dengan muka dia tu. Kalau kita kata dengan cara biasa lah, habislah muka ni kan, lembut sangat kulit dia. Tempat yang paling sensitif lah, dengan ada mata, dengan ada apa. Kita kata kaki lah kata, kepala lah bawah, nak nyawa pun tak boleh dah, tak sedap dah. Padahal jalan pun nak dengar tu. Kalau tidak jalan dengan hak tu, nak jalan dengan apa dia? Nak jalan dengan apa dia? Tak ada dah hak lain, tak boleh dah. Dia hanya boleh gitu. Jadi apa sebab ni dia ni jalan dengan muka? Makna dia gini, ulama-ulama sebutnya, dia kata sebab orang kafir ni tak sangat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kalau dia sujud pada buah lain, hak tidak sepatutnya. Jadi dia tidak layak memiliki muka. Muka tu sepatutnya hanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tiba-tiba dia sujud pada benda lain, ataupun Tuhan suruh dia sujud, dia tak mahu sujud kepada Allah, tak mahu sujud juga kepada benda lain misalnya. Padahal sepatutnya dia sujud. Jadi itulah balasan dia, sebagai balasan kepada orang yang tidak mahu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu mengaku kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka balasan dianya ialah gitu. Sebab pada mahsyar ni kan, kita panggil pada mahsyar lah, tempat berhimpun manusia sebelum nak masuk ke neraka dan sebelum nak masuk ke syurga. Lama masanya tak ada siapa dia tahu. Kira-kiranya lama lah. Sebab kita kata dalam dunia ni, kehidupan dunia ni lama juga.
lama kehidupan dunia, daripada tu ada sampai ke kiamat. Jadi hak ni pun dia ada jangka masa dia juga. Cuma jangka masa dia tu dia bukan macam kita lah ni, kita tak tahu bapa kita lahir pada tahun sekian-sekian, abad sekian-sekian, tak tahu. Lepas tu apabila kita lahir, kita kena buat gini-gini. Hasil daripada kita buat benda-benda ni, kita akan dapat balasan dia, sama ada baik ataupun buruk. Jadi tempat buat kerja sini. Adapun di mahsyar ni, bangkit lagu tu juga, tapi tak ada dah kerja untuk hak akan datang. Tak ada. Cuma dia tempat nampak balasan Allah Subhanahu Taala kepada manusia yang duduk dalam dunia. Sebahagian daripada balasannya Allah Subhanahu Taala nyatakan, zahirkan pada hari itu, bukan dalam neraka. Situ tempatnya. Banyaklah. Kalau kita tengok dalam hadis, balasan dia nyata di situ. Macam hak ni, situ juga, di mahsyar juga. Pada hari kiamat tu maksudnya mahsyar. Sebab apa dia sebut yuhsyaru? Bila kata yuhsyaru tu, di mahsyar lah, situlah tempatnya. Ada dalam hadis disebutkan ada orang jalan palalah ke bawah. Palalah ke bawah juga, tapi dia tidaklah jalan dengan muka. Jadi kalau palalah ke bawah, kita kata boleh lagi dengan tangan kan? Boleh lagi dengan tangan. Walaupun seksa juga. Dan di punggung dia tu dipacuk dia. Ada hak lagu tu. Bila, di mana? Bukan dalam neraka, di mahsyar. Iaitu orang-orang yang tidak taat kepada pemerintah. Setelah pemerintah tu dia taat setia kepada pemerintah tu, lepas tu dia melanggar, dia menceroboh perjanjian itu. Dia orang hak khianat lah, kita kata deraka. Orang kata deraka. Lagu tu balasan. Dan macam-macam lagi. Ini semua berlaku di mahsyar. Kalau pelaga lembu, anak sepilar kau dan sebagainya, kita kata dalam dunia, anak sepilar dengan lembu tu bangkit pula saya. Kalau nak kira dia tak bangkit dah, mana-mana jadi daging sajalah. Kita kata orang sembelah jadi daging makan, tak ada dah, dia selesai dah. Tapi kalau ada kaitan dengan manusia, akan dibangkit pula. Dibangkit tu di mana? Puak-puak dia pelaga, dia orang hak pelaga dia juga di mahsyar. Orang yang mendahului imam, jadi kepala dia tu kepala hemar, tubuh dia tubuh manusia. Hak tu dalam hadis sebut tu di mahsyar juga. Banyaklah lagi orang-orang hak tak bagi zakat, tak bagi hak orang, harta orang. Misalnya tak bagi zakat unta tu mari jerit dia, sampai lepek. Selesa. Lepas tu hak tadi, hak lepas mula-mula tu mari jerit pula, duk musim gitu. Jerit. Kalau pitih, kita kata dia simpan pitih, dia tidak belanja ke jalan yang benar, pitih tu putih-putih, jadi seksa dia. Gitu di dalam gambaran hadis. Di mana semua ni? Di mahsyar. Kalau kita perhati, di mahsyar. Di situlah juga Tuhan mari. Tuhan tunjukkan satu rupa. Dia kata dia Tuhan. Pakat sujud, pakat rokok, sujud. Lepas tu orang mukmin tak saya sujud. Dia kata tidak Tuhan. Mana tu? Di mahsyar. Lepas tu bila mari hak sebenar, baru dia sujud, baru Tuhan. Dan orang munafik sujud juga, tapi dia tak boleh bangun. Jadi bokok tu tak boleh bangun pula lepas pada tu. Di mana berlaku ni semua? Di mahsyar. Ini semua kita dapati dalam hadis. Termasuklah salah satunya hak ni. Hak ni memang jalan atas muka sungguh. Hak tadi bukan jalan atas muka, dia tangan lah ke bawah. Mana jalan dengan tangan lah kira-kira. Dan banyak lagi mana keadaan yang lain. Jadi balasan untuk kita manusia ni ada beberapa tempat. Ada beberapa tempat. Macam di situ dia tak ada umur jadi tua, jadi gapo, tak ada dah. Mahsyar tu tempat pembalasan. So lagi dalam kubur, sebelum pada tu dalam kubur ada juga orang panggil seksa kubur tu, macam-macam. Macam-macam. Setengah-setengah kesalahan tu dia balasan dia dalam kubur. Orang panggil alam barzah. Dia alam barzah sebelum alam mahsyar. Ada juga hal lagu tu. Misalnya dalam hadis disebut orang kalau ambil tanah orang lah, tanah epek tanah orang, kita kata hempit tanah orang, dia ambil nak keluar sampai jadi jalan tu jadi sempit, padahal bukan tanah dia saja dia, walaupun sikit. Besok dalam kubur dia akan dibelit oleh ular yang sangat besar.
dan dia akan dihimpit oleh tanah kubur, sehingga jadi berselisih tulai dada. Itu dalam hadis itu. Itu dalam kubur. Akan diuji, ditanya, ni siapa? Mu kenal? Siapa? Orang mukmin dia kenal. Dia kata Muhammad. Kita ni semua sampai kiamat ni hok tak rajin tengok dari Muhammad, apa boleh jawab? Itu yang pelik je. Boleh tak? Ini Muhammad. Siapa dia? Dia ni gini. Lalu malaikat pun kata, tidurlah seperti tidur pengantin. Ada pun orang munafik ataupun orang kafir, dia duduk kokak-kokak situlah, lalu kena hukum. Itu pun dalam kubur juga. Banyaklah lagi hak lain-lain hak berkait dengan dalam kubur. Jadi selepas di dunia ni, hak kita akan hadapi paling dekatnya alam barzakh lah. Alam barzakh tu tak tahu selama mana. Hak mana mati, anak Nabi Adam dulu dah mati berapa ribu tahun. Dia duduk di alam barzakh sampai kelon. Dan kita pun kalau mati nak sampai ke kiamat tu duduk di alam barzakh tu. Alam barzakh tu tak lari, tak gila. Lepas habis kiamat, barulah pindah alam. Alam berapa dia? Hak ni lah, mahsyar pula. Jadi ada pula amalan-amalan yang dibalas di situ. Misalnya 7 jenis, 7 macam orang yang akan mendapat naungan. Tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu Wa Taala. 7 macam dia sebut. Mana? Ni di mahsyar. Di mahsyar belakang tu. Bukan dalam syurga. Dalam syurga tak ada lagu tu. Ini semua di mahsyar, gambaran-gambaran di alam mahsyar. Benda dia diceritakan oleh Nabi SAW kepada kita, dan kita tidak mungkin tahu. Kalau kita tengok orang-orang lain lah, tidak Nabi, dia tidak kecek benda lagu ni. Itu bezanya. Kalau kita biasa dengan dunia pemikiran, alam pemikiran manusia ni, kita tanyalah siapa. Biasanya hak pergi ke alam di sebalik alam nyata ni, ahli falsafah je kalau ada pun. Dia panggil metafizik, ma ba'da tabi'ah. Kalau hak pergi cuba nak bahas hak alik sana, hanya ahli falsafah. Ahli falsafah pun tak boleh kecek benda. Tak ada benda. Dia mengaru je dia. Hak paling mengaru dalam ilmu falsafah ialah falsafah ma ba'da tabi'ah, metafizik. Hak tu paling mengaru. Hak lain boleh kira, banyak lagi ada juga faedah dia. Tapi hak ni paling mengaru. Situ kita nampak manusia kalau dengar akal dia tak lagi. Sebab falsafah hanya guna akal ya. Guna akal. Setelah tu dia teruk lah jadi. Hak tu yang jadi macam-macam tu pendapat gitu gini begitu. Hak tu puncanya falsafah. Dan tidak ada orang yang kecek ahli falsafah mana pun, sebesar mana pun dalam dunia ni kecek benda-benda lagu ni. Tak ada. Nak bagi alam berapa alam, tak ada. Situ beza. Tapi kalau kita tengok ajaran Nabi-Nabi, super, dia ada kecek benda lagu ni. Itu beza di antara seorang Nabi dengan seorang ahli falsafah. Kalau hak lain tu tak cara, dia tak bisa secara mana dia saintis je, sekat dunia je, sekat nampak ni je, dia je, dia tak faham hak lain, tak gida, tak cara dah dia. Ataupun ahli benda-benda lain lah, sekat dunia ni je, tak pergi alah kalik sana. Kalau nak pergi pun satu jenis manusia, namanya ahli falsafah. Dia pun tak pergi, tak boleh rayak dengan penuh yakin dengan lagu ni. Dia hanya khayalan dia semata-mata. Hanya khayalan dia semata. Kalau kita tanya dia, kalau kita baca dalam buku-buku falsafah, kalau tanya dia pun sebenarnya tak ada ayat juga, agak-agak bakali, agak-agak tidak dengan yakin seperti seorang Nabi royak. Bila dia royak tu dia sampai jeri, gitu sampai jeri bila dia royak tu. Dan pengikut-pengikut dia pun dia jadi masuk tu benda tu. Sesoalnya Allah SWT telah menyediakan bekas dalam setiap jiwa manusia. Bila kalau ayat pada ni mudah nak terima, masuk dan sampai jerit juga. Tu dia pemikir benda-benda ni. Ada pun pengikut-pengikut ahli falsafah tak ada. Dia tak ada pengikut. Tak ada pengikut. Dia sendiri pun tidak yakin. Macam mana dia nak royak kat orang? Orang pun dengar saja gitu ya. Bukan masuk dalam hati. Itu perbezaan ajaran seorang Nabi dengan manusia biasa. Gitulah beza je. Tak apalah. Ini satu bab
berhubung dengan orang kafir di mahsyar nanti. Dalam hadis-hadis lain banyak lagi sebut dia ada beza di mahsyar nanti. Ada orang yang berkenderaan, ada berjalan kaki, ada berjalan atas muka lagu ni, ada yang kadang dia berubah, kadang-kadang dia gini, lepas tu dia lagu lain pula, lepas tu dia lagu lain pula. Itu semua nak menyatakan balasan bagi setiap amalan yang mereka buat dalam dunia. Sebenarnya situ adalah balasan yang mereka buat dalam dunia untuk nak menyatakan itulah. Di tempat yang sama orang ni kepanasan, di tempat yang sama orang ni tak ada apa-apa, di tempat yang sama orang ni tergelar dalam darah, dalam nanah, lemah, orang lain di sebelah dia tak ada apa. Di tempat yang sama orang ni dekatnya matahari dengan dia, panas terlajak, gelegak otak. Hak ni pula tak ada apa. Ini semua ni berlaku di mahsyar, alam mahsyar berlaku, yang mana wajib kita percayai. Tak ada orang boleh jadi Islam kalau tak percaya. Alam ni, alam dunia, muka kita duduk dalam dunia tahu dah. Percaya tak percaya boleh guni dah. Alam barzakh tak pergi lagi, kena percaya. Alam mahsyar kena percaya juga. Hak tu termasuk dalam alam ghaib lah, memang wujud, ada lah. Kita ni akan lahir, hidup semula, dan akan berasa. Kalau nikmat, berasa nikmat. Kalau azab, berasa azab. Dalam kubur, di mahsyar ke apa, begitulah keadaannya. Habis itu, kemudian kita pergi, kalau dalam setengah-setengah kitabnya dia ada tajuk suku pula. Tapi dalam ada dengan anak ni tak ada. Dia hanya semuanya masuk di bawah babu jazail mu'min bihasanatihi fid dunya wal akhirah. Sebenarnya kalau ada tu lebih molek. Ada tu tajuk yang sesuai lebih molek sebenarnya. Sebab apa kita boleh asingkan suku? Kalau kita nak masuk di bawah tajuk Imam Nawawi buat ni, dia tidak termasuk hak dua. Hak tak adisa, lepas tu hak lagi, dia kurang sesuai. Sepatutnya dia kena ada tajuk suku. Lepas tu riwayat daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dibawakan yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawmal qiyamah fayusbaghu fi an-nar sabghatan thumma yuqal ya ibn adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu fayaqulu la wallahi ya rabb wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah fayusbaghu sabghatan fil jannah fayuqalu lahu ya ibn adam hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika shiddah qattu fayaqulu la wallah ya rabb ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu shiddatan qattu. Akan dibawa ahli neraka pada hari kiamat nanti, ahli neraka hak paling senang di dunia, hak paling mewah di dunia, akan dibawakan pada hari kiamat nanti dan dicelup dia sekali saja dalam neraka. Dicelup dia, direndam dia sekali rendam di dalam neraka. Kemudian dikatakan, ditanya dia, wahai anak Adam, adakah engkau pernah melihat, mengalami sesuatu kebaikan? Pernahkah engkau mengalami sesuatu kebaikan, sesuatu keseronokan, nikmat, kesedapan? Pernahkah berlalu kepadamu suatu nikmat? Dia kata tidak, tidak ada. Tidak, demi Allah wahai Tuhanku, tak ada. Jadi segala nikmat hak dulu, hak ni hak paling nikmat ni, hak paling mewah dalam dunia, bila kena sekali neraka, dia tak ada serut. Hak lebih-lebih, hak mewah, hak sedap, dia pernah rasa hak ni hak paling ni, tak ada. Apa lagi kalau hak sesak, hak sakit, hak gapo tu dalam dunia sepanjang hayat dia sakit pak mati.
Nah, ataupun dia susah pak mati, dihina sampai mati, dihina. Apa lagi kalau hak tu? Hak paling nikmat, hak ada kuasa, hak paling senang dalam dunia. Bila kena sekali tanya, dia tak ingat. Dia kata tak pernah dia mengalami hak sedap. Gitu. Dahsyat tak dahsyat. Lepas tu dibawakan ahli syurga, hak paling melarat di dalam dunia, hak paling sengsara dalam dunia, dan dicelup dia sekali dalam syurga. Dicelup sekali dalam syurga. Lalu ditanya dia, wahai anak Adam, pernahkah engkau mengalami kesusahan semasa di dunia dahulu? Atau sebelum itu, sebelum ni, pernahkah kamu berasa susah? Adakah pernah berlalu suatu masa di mana kamu menderita, melarat, susah? Dia kata, tak, demi Allah, Tuhanku, tidak pernah aku mengalami kesusahan, dan tidak pernah aku melihat kesusahan sikit. Gitu rupanya, jadi gitu. Jadi sekali celup ya, sekali celup, jadi dia sebut gitu. Mana kira-kiranya ada keadaan lagu tu lah tu akan berlaku tu. Jadi segala-gala kesusahan, penderitaan, kemelaratan, kesengsaraan dalam dunia ni macam hilang daripada ingatan. Tak ada. Dia tidak sera yang dia pernah susah dahulu. Kalau katakanlah dia susah setara mana sampai mati susah, tak sera. Apatah lagi kalau orang hak senang. Hak senang, memang orang Islam hak senang, hak suka. Setara hak susah tu dia tidak sera sikit apa. Hak sikit-sikit susah tu lagilah. Sebab kita lah hak dulu-dulu lama sedih-sedih, hak susah ke apa, lupa tak ingat mana dah. Kalau dalam dunia ni sebab jaga-jaga ni, kalau sepanjang hayat dia susah pun tidak berasa susah juga, tidak berasa melarat. Macam bukan dia lah, tak ada, dia tak ada. Begitu keadaannya berbeza antara apa nama ni, ahli neraka dengan ahli syurga. Bezanya gitulah. Semua ni kalau kita baca dalam kitab lain, dalam apa ditulis orang lain, sebab kata tadi tak ada, tak akan jumpa benda lagu ni. Jumpa benda-benda lagu ni daripada seorang Nabi, daripada dulu sampai bila-bila pun, sampai kalau ni pun kita kata maju dah, kita tak boleh pergi, tak boleh royak benda-benda lagu ni, tak boleh royak. Itulah perbezaan yang besar, ketara sangat di antara ahli syurga dengan ahli neraka. Dengan adanya benda-benda ni kan, orang-orang mukmin, orang-orang Islam dia jadi sabar tu. Dia boleh apa ni, pandai kecil lah, tak ada gapo lah. Sebab apa? Saya esok fikir hak saya esok, fikir hak saya esok. Jadi semua tu tidak ada dah kesusahan, penderitaan, tak ada dah. Ini bab barulah sampai kepada hak sesuai dengan tajuk Imam Nawawi buat ni. Balasan orang mukmin kerana kebaikan-kebaikan yang dibuatnya di dunia dan di akhirat, dan kebaikan orang-orang kafir itu disegerakan di dunia. Itu tajuk Imam Nawawi buatnya. Hadis-hadis yang dibawa ni lepas ni sesuai lah dengan tu tajuk dia tu. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak la yazlimu mu'minan hasanatan. Yazlimu di sini dengan makna yang qusu. Sesungguhnya Allah tidak mengurangi apa-apa kebaikan pun orang mukmin buat. Dia tidak kurang. Nak ganda ala kelebih ada, ala kurang tak ada. Yu'ta biha fid dunya, diberikan dengan sebab kebaikan, kelebihan dia tu di dalam dunia. Allah beri kepada dia hasil dia dalam dunia. Wa yujza biha fil akhirah, dan Allah SWT beri ganjaran kepadanya sebagai ganjaran dengan sebab kebaikan-kebaikan itu di akhirat nanti. Dan adapun orang kafir, dia akan
diberikan, diberi makan, diberi hasil dengan sebab kebaikan-kebaikan yang dilakukan olehnya di dunia ini. Di dunia ini dia ada situ, fayut'amu bihasanati ma amila biha lillah, ada semua, ada ada situ lillah fid dunya, begitu. Mana orang kafir yang buat sesuatu, apa-apa kebaikan lah, kebaikan dalam dunia ni kerana Allah, mana ada waktu tu kan, sehingga apabila dia sampai ke akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha, tidak ada satu pun kebajikan atau kebaikan yang diberi balasan kepadanya dengan sebab kebaikan itu. Hadis yang pertama. Yang kedua, riwayat daripada Anas lagi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang kafir bila dia melakukan sesuatu amalan kebajikan atau kebaikan, ut'ima biha, diberi balasan kepada dia dengan sebab kebaikan itu di dunia ini. Mana balasan yang sesuai lah. Dan adapun orang mukmin, Allah SWT simpan untuknya kebajikannya itu di akhirat. Dan untuk sementara, sebagai balasan segera, diberikan kepadanya rezeki di dunia ini atas ketaatannya itu. Ini habis itu di bawah tajuk yang kita sebut tadi. Jadi kalau nak kata Allah SWT kurang kebajikan, ada juga tengah-tengah tempat tu jadi kurang, ada juga. Tapi kalau hak ni hak jenis tidak kurang lah, gitu, dia tidak akan kurang. Ada juga setengah-setengah amalan kita berdasarkan setengah-setengah hadis tu, tak dapat langsung amalan pahala ni ataupun kebajikan tidak jadi kebajikan dengan sebab kita tak buat sesuatu hal lain. Ada juga, ataupun jadi kurang. Misalnya dalam Bukhari ke dalam kitab-kitab lain ada sebut orang yang tinggal sembahyang asar atau lewat saja sembahyang asar daripada waktu yang afdal dia akan hilang amalan dia tu. Hilang. Ada ke tu? Ada hilang tu. Mana hilang tu dengan kehendak Allah lah. Kira Allah SWT kurang, hilang tu lagu mana? Kalau dia buat kebajikan lain, tak lekat, tak ada boleh pahala tu. Itu akibat dia. Tapi dengan sebab dia tinggal sembahyang asar ni, ada juga dia kait gitu. Ada juga. Ataupun jadi kurang kebajikan. Bukan sembahyang asar tu sendiri kurang. Hak tu memanglah kurang. Memanglah bila qada, kalau kata qada kurang dah ke mana-mana pun. Hak ni amalan lain ni, kebajikan lain ni jadi kurang, jadi terhapus. Ada kalanya tak ada langsung. Dia ada hak lagu tu. Hak ni maksudnya hak lain. Hak lain ni maksudnya. Tidak gitulah. Mana dia tak ada buat benda-benda gitu. Dia tak ada buat benda-benda lagu saat ni. La yazlimu mu'minan hasanatan. Jadi di sini la yazlimu dengan makna yang qusu, mengurangi. Jadi dia muta'addi kepada dua maf'ul. Kepada kita mengaji Arab lah, muta'addi kepada dua maf'ul. Mu'minan tu yang pertama, hasanatan tu maf'ul yang kedua. Sebab tu jadi gitu, fathah kedua tu. Allah SWT tidak mengurangi kebaikan orang mukmin. Kalau kebaikan orang mukmin buat, dia tak ada kurang. Nak wayaknya Tuhan bagi balasan yang munasabah pada kita. Dia tak ada buat nyaya kita. Kalau kita buat, kenalah cara dia. Diberikan dengan sebab kebajikan atau kebaikan yang dia buat tu dalam dunia. Jadi dia sebut yu'ta, ata. Dia guna perkataan ata, bui, Tuhan bui. Mana bukan kita kata orang Islam ni kalau buat benda-benda molek tak ada hasil dalam dunia. Ada juga. Serupa dengan orang kafir jugalah dari segi tu.
dapatlah kelebihan dalam dunia. Tapi hak tu dia sebut Tuhan bui. Ata, yu'ta. Dalam dunia ni Tuhan bui, bukan sebagai balasan dia. Hak kita buat baik tu kan, adakah kita jadi sihat, kita jadi kaya, kita jadi senang, jadi mewah, itu balasan kepada amalan kita? Bukan. Hak tu Tuhan bui, limpah kurnia dia. Balasannya tidak kata bila bui hak tu jadi kurang dalam balasan di akhirat. Tak ada kena-mengena. Itu maksud tidak kurang tu. Mana saya esok dia dapat balasan kepada kebajikan yang dia buat tu sepenuhnya. Sebab tu dia kata wa yujza biha fil akhirah. Di akhirat nanti baru diberikan sebagai ganjaran. Dia sebut jaza, bukan ata. Hak dalam dunia dia sebut ata. Hak di akhirat itu balasan. Maknanya hak ni balasan kepada amalan dia di dunia ni. Hak kebajikan yang dia buat tu balasan dia di akhirat sepenuhnya. Tidak kata bagi antara dunia dengan akhirat. Jadi akhirat kurang lah. Bukan sebahagian dia bui dah dalam dunia. Bui lah ke mana? Berupa kekayaan, kesihatan, kesukaan, kebahagiaan dan sebagainya. Ada kau bagi? Tak. Dia nak ada. Tak kurang. Hak untuk akhirat sebagai balasan tu memang penuh. Seseorang tu akan dapat. Hak dalam dunia tu hak dia dapat gitu gini. Hak tu ata Allah Subhanahu Wa Taala. Limpah kurnia dia. Semata-mata dia nak beri satu kelebihan lah, bukan sebagai balasan. Bukan sebagai balasan. Jangan kita ingat itu sebagai balasan kepada amalan baik kita. Balasannya suku. Hak balasan tu tak ada kurang sikit pun. Tak ada kata bagi dalam dunia. Tidak. Orang kafir pula, dia pun dapat juga. Kalau hak dalam dunia ni, kalau buat benda molek kan, buat kerja apa-apa, dapat upah, dapat gaji, dapat hasil usaha dia, menego dapat untung, dapat belaka. Jadi dia sebut yut'amu, it'am. Allah SWT bui makan. Mana dia merasa sungguhlah benda tu. Bukan khayalan, bukan mimpi dak. Orang kafir pun makan hak sedap-sedap betul lah. Dia sedap. Dia sebut yut'amu. Kepada orang mukmin dia bui yu'ta. Kepada orang kafir dia bui yut'amu. Dia memang berasa. Hak tu lah kemuncak dia pun kalau nak dapat. Ma'amila biha lillahi fid dunya. Maknanya ada dua makna di sini. Satunya, yang dia buat tu lillahi, kerana Allah. Benda tu, amalan tu sepatutnya kerana Allah. Benda tu kerana Allah. Tapi dia buat kerana Allah. Kalau dia buat kerana Allah, tidak kafir dah lah pula. Benda tu sepatutnya kerana Allah. Misalnya ibadat. Orang tak buat untuk manusia, kau binatang, kau pokok kayu, kau berhala, kau orang buat tu ibadat dia kerana Allah. Jadi benda hak lagu tu kalau dia buat, orang pun kata dia ju, orang kata dia baik, dia dapatlah dalam dunia pujian orang, sanjungan orang. Orang pun kata ju dia, boleh nak anak tu, nak ada ipar kau, nak apa kau. Memang dia sebab kita jugalah. Dapat dalam dunia ni. Bila dia buat molek, dia dapat. Tapi benda tu hak kerana Allah. Kerana Allah. Satu maknanya. Satu lagi, lillah di sini, mana dia buat kerana Allah, tapi dia tu bila-bila kerana Allah tu ada juga benda lain, dia ada siri. Nak wayaknya tak jadi juga, tak boleh juga. Kalau bukan maknanya kafir ni kafir ni baru kafir apabila dia tu dia tidak percaya kepada Allah. Dah hak percaya kepada Allah, tapi bila-bila percaya kepada Allah tu percaya kepada orang lain juga, kafir juga. Dengan sebab itu lillah dia tu tidak ikhlas, tak jadi juga. Kalau katakanlah kafir hak percaya juga kepada Allah, di samping dia percaya kepada berhala-berhala dan lain-lain Tuhan, dia percaya juga kepada Allah, jadi ke? Tak jadi juga. Hak tu nak ayatnya. Itu makna yang kedua, tak jadi juga. Dia baru jadi kerana Allah sungguh, tak ada kongsi dengan hak lain, tak ada kongsi dengan hak lain. Barulah Tuhan terima, barulah jadi mukmin, barulah jadi Islam. Jadi kalau hak lagu ni, sama ada dia buat tu amalan semaya dah serupa kita dah dia buat, katakanlah benda lagu ni dia buat kerana Allah, ataupun dia nyembah dalam bentuk pujaan lah, dia puja, ibadat lah orang panggil. Benda lagu tu sepatutnya kerana Allah dia buat untuk benda lain. Tu yang jadi kafir tu.
Jadi semua ni tak ada guna berlaku. Amalan hak buat kerana Allah lagu ni, semua saat ni dengan dua makna saat ni tak ada guna berlaku. Dalam dunia ada faedah lah segi sebanyak. Misalnya orang kata orang Ju dia, apa kita, kalau kita kan orang Islam kan, kalau maya puasa kata Ju lah, gitulah. Orang kafir pun gitu juga cara dia. Cara dia, orang percaya kepada dia, amanah, dia kata orang amanah, orang agama, ahli agama, orang katalah dapatlah dalam. Tapi bila dia pergi ke akhirat, tak ada satu pun, tak ada satu pun kebajikan itu akan dibalas kepada dia. Kebajikan dia buat atas nama kebajikan lah, kebaikan, tak ada satu pun diberi balasan kepada dia. Jadi sia-sia saja saya orang kafir. Kebajikan dia, kebaikan dia, kalau ada pun hasil yang dia dapat hanya di dalam dunia ni saja. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada lah. Kalau tak ada, tak ada. Setakat dalam dunia ni saja. Ada pun orang mukmin, dia dapat serupa juga. Dalam dunia dia ada hasil juga. Setiap orang yang buat benda molek tu, dia ada hasil juga dalam dunia. Tapi hak tu Tuhan kata sebagai atak dia, kurniaan dia. Hak balasan kepada amalan sebenar dia sifat. Hak tu dalam bentuk ganjaran dia panggil, jaza. Dia sebut beza tu, lafaz tu beza. Hak tu akan diberikan dengan sepenuhnya, tak ada kurang. Jadi apa, kalau kita fikir hak tu, apa ruginya jadi Islam? Yang kadang-kadang orang-orang muda yang jauh daripada agama dia tak tahu ke satu, enggak dia Islam ni, dia tak kenal apa Islam. Kalau orang kenal Islam, tak ada orang nak suka agama lain, nak suka agama lain, tak ada. Orang kafir selama mana masuk Islam tahu sikit je. Hak Islam dia tiba-tiba nak jadi kafir, nak jadi murtad, lemah juga. Maknanya dia tidak kenal agama, dia tak tahu ke satu Islam. Padahalnya kalau kita Islam, apa ruginya? Dunia pun kita dapat, dunia dapat apa tu lah ya, semua orang kafir juga. Tu dari segi hak dapat dalam dunia super. Bahkan ada kalanya orang Islam lebih lagi daripada orang kafir dalam apa sudut pun. Apa ruginya? Kalau nak berkeluarga, kita orang Islam pun berkeluarga juga. Kalau nak kepuasan, pergi melancong, mengembara mana-mana, kita orang Islam boleh juga. Kalau nak makan hal sedap-sedap, boleh sepatutnya juga. Kita kata ada dah sekara dua. Sekara dua. Kalau tidak sabit agama manusia ni, ada benda dia tak makan, Tuhan buat dia tak selera. Tak selera dia lah, tak selera God tu, ada. Tu tidak sabit tu pun, tidak sabit agama, takkan manusia ni makan belakang. Mana dalam dunia segala benda makan, dengan litahnya, dengan ulatnya, segala benda hak beracun tu pun makan. Takkan lagu tu manusia boleh fikir ada benda hak racun, hak bahaya, apa nak makan? Cuma royak molek dia takkan nak. Hak semua Islam royak tak boleh, ada sebab. Boleh royak, boleh bagi alasan. Bapa orang yang berakal tak boleh terima. Jadi kenapa hak tak boleh? Dia tak boleh. Nak jadi orang berpangkat boleh, nak jadi raja tak boleh. Orang Islam juga raja, nak jadi gam tak ada halangan, tak ada apa dia masalah. Cuba kalau nak bebas, iyalah betul lah, hak tu tak boleh lah. Kalau nak bebas orang Tino ikut lah bangsa apa kita nak berlaku. Tak lama dan dalam hospital jawabnya, dalam hospital hak tu tidak orang Islam, orang kafir boleh kutu juga. Jadi hak tak boleh itu ada sebab dia. Cuba kita fikir, sama ada kena AIDS ke, sama ada kena sifilis ke, ikutlah ke apa, kena lah. Sebab tu orang tak boleh. Sebab tu yang orang tak boleh. Sebab budak-budak tak kerti galak sangat, nak makan lada tu, boleh makan lada melompat lah, pedah. Tu dia orang tak boleh. Gitulah. Tapi dia boleh royak. Apa sebab? Apa sebab tak boleh? Kalau nikah molek-molek tak apa, tak bahaya. Tak apa, tak bahaya. Sampai pak dah dia boleh. Apa tak boleh? Dan nak kau dia. Kalau lebih-lebih sangat, tak boleh. Kita ada tanggungjawab. Semua adalah mana boleh, logik. Jadi tak ada munasabah lah kalau orang nak tinggal agama Islam dalam keadaan ni. Lepas tu akhirat esok kalau dia sudah bui kita setara mana lebih, tak ada kurang. So kurang pula tu.
Ada pun kalau orang kafir dia mewah setara mana, kalau dia tak percaya ke akhirat, resah pada hakikat, gelisah jiwa dia. Sebab apa? Kalau dia nak boleh gapo setara mana pun sekat ni je, tak tahu bila nak mati. Mungkin esok, mungkin lusa. Kalau hidup dalam dunia pun, kalau ada masalah, penyakit, tengok saja. Dah kalau kata dekat dunia saja, apa lebihnya kafir? Tak ada lebih. Tengok saja kalau orang sakit. Islam pun begitu juga, tengok saja juga. Bagi dunia ni setengah tu je. Setengah-setengah tu memang tak boleh, tak dapat kat dunia. Walaupun okay? Rugi kalau lagu tu. Tak ada ketenangan jiwa. Dan kalau kita buat atas dasar andaian saja, kalau yang betul orang Islam tu ada akhirat semua, ada syurga semua, tak rugi ni. Gak pergi ruginya kalau masuk Islam. Tak boleh rugi. Main logik je, ada dah. Orang kafir dia tak boleh hidup. Tapi ada juga orang Islam boleh tinggal agama. Kenapa? Kerana dia tidak kena Islam dia tu. Sebab kita kalau tidak tahu mata dengan kaca, kita tahu ya. Tak tahu, tak ada nasib pegang apa. Ya orang hak tahu juga Allah dia mau letak gini sini. Oh cara tak letak sini. Orang simpan gini, benda lagu ni ni. Berlapis-lapis simpan. Benda mahal. Tapi dah kita tak kena. Kita tak kena. Main tak kena ni jangan. Terus ayat tu guru sang mana buat mari depan saya di misalnya ni mata ni berapa. Kita tengok kilat ni lah mahalnya kita tak betul. Tak betul. Jadi tak boleh. Supaya juga ni pun gitulah. Kalau dah tak tahu nilai, tak tahu hakikat sebenar, kita tahu saja. Kita letak di tempat yang tak sepatutnya. Sepatutnya kita sayang, kita boleh hidup sampai mati mewah, kekayaan tu, sebutir je, tapi kita buat gitu. Tu ya sebenarnya hidup setara tu je. Jadi Tuhan buat banyak benda perbandingan. Dah kita tak tahu. Dah tak tahu sekarang usah. Segala macam-macam ubat, mari kita nyoh juga beli mahal-mahal. Sebenarnya ada depan tangga rumah kita, tapi dah kita tak tahu lama mana ada pun. Sia-sia sajalah. Dah kita tidak tahu. Tu je bendanya. Kita tak kenal. Kalau orang tu kenal Islam, keturunan Islam dah, tak ada, jauh kafir ni. Sebab apa? Paling tinggi pun dia dalam dunia ya, kafir ni. Paling tinggi pun. Lepas tu dia mula mengarut lah. Cerita akhirat tu mengarut lah. Benda tak masuk akal. Mula mengarut. Macam-macam lah. Kalau kita tanya orang kafir tentang akhirat, hidup selepas mati, macam-macam pendapat. Tak pernah sabar. Agama dah tu. Agama dah lah. Macam-macam. Ada yang kata kita akan jadi katok buru esok. Kita akan jadi bewok. Sebab apa? Pasal dia jahat. Jadi roh dia tu masuk dalam bewok. Dah. Masuk dalam bewok, jadi katok buru, kau gapo kau. Gitu. Ada jadi burung. Ada jadi gitu kan. Itulah akhirat orang kafir. Kita kata, apa yang masuk dalam katok purunya? Nyanyo kau katok puru kena sepak kau orang. Apa yang balas katok purunya? Ya dia tu duduk dalam. Kepercayaan dia tu kan duduk dalam katok puru. Mana orang nak tahu dia? Kalau orang nak hukum pun, sebab dia jahat, pada hukum, mana orang nak tahu? Dia duduk dalam katok puru lagi, dalam bewok lagi. Mana orang nak tahu siapa dia, hak sebenarnya, hak jahat tu. Tapi kalau Islam, dia bangkit dengan jasad, tubuh dan ruh sekali. Nampak? Balas tu balas tubuh lah. Sebab tubuh kan yang buat, yang susah penat juga tubuh tu, walaupun ruh pun kan benar sama. Kalau balas tu balas, hak je buat tu lah. Hak je buat ibadat, je buat baik, balas hak tu. Kita kata lagu mana kita ni jadi besar gitu mau kita dak lah ya, kita dulu kecil tu dak, lepas tu jadi besar sekolah ni khabar kok dak. Hak tu pun perkembangan manusia ni, hidup manusia ni. Cuba kalau kita fikir gitu, macam-macam lah dia kata, jadi gitu, jadi gini. Ada yang kata balasan ruh saja, lepas tubuh saja lah buat tubuh. Sebab tu kita kata
agama kita kalau bab akhirat ni paling jelas, paling tegas, paling tegas. Tak ada orang lain lagu ni. Kalau kita baca kita suci lah orang panggil, kita suci agama lain tak ada begini. Tegas, jelas. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Anas bin Malik lagi, orang kafir bila dia melakukan sesuatu amalan kebajikan, buat benda baik lah, akan diberikan balasan kepada dia di dunia ini. Diberikanlah. Kalau pada semula. Kalau pada dua mulut balasan dia ikut berapa. Ada pun orang mukmin tu hasipan kebajikan dia tu di akhirat nanti, dan di dalam dunia ni diberikan sebagai pemberian yang segera, sebagai rezeki di dalam dunia. Tuhan berilah rezeki. Jadi rezeki itu macam-macam lah, makanan, pakaian, harta benda, anak pinak, Tuhan beri sebagai rezeki. Hak tu Tuhan beri dulu dalam dunia, lebih kurang hak tadi jugalah. Seterusnya soal lagi tu seperti tu juga. Kemudian ini bab perbandingan orang mukmin seperti tanaman, seperti tanaman yang lembut. Tanaman kita panggil geria, kalau kita Melayu ni zar'i ni, seperti padi, gandum, hal lagu tu, tanaman hal lagu tu. Dan orang munafik dan orang kafir seperti arzah. Arzah ni sejenis pokok yang teguh lah, kokoh, kemah, berdiri tegak, tak goyah sikit abuk, tak goyah sikit abuk, kemah, kukuh. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan orang mukmin adalah seperti tanaman yang lembut, la tazalu rih tumiluhu, angin sentiasa mencondongkannya. Dan orang mukmin sentiasa ditimpa bencana, kesusahan. Dan perbandingan orang munafik adalah seperti pokok arz, bukan aruz, bukan kata aruz pula, apa ni, padi pula dah, dah arz, sejenis pokok, dia tidak bergoyang langsung, sehinggalah ia tercabut ataupun patah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama juga, cuma dalam hadis Abdul Razaknya di tempat tumiluhu tufi'uhu, itu beza dia, sama saja maksudnya, mencondongkannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan orang mukmin sama seperti al-khamah min az-zar'i, seperti anak pokok, seperti anak pokok, pokok yang kecil, tanaman yang lembut, tufi'uha ar-rih tasra'uha marratan wa ta'diluha ukhra hatta tahij. Angin meliukkannya ataupun mencondongkannya, merebahkannya, kadang-kadang sampai rebah, dan pada ketika yang lain pula membetulkannya, menegakkannya, hatta tahij, sehingga ia sempurna, sehingga ia sempurna, ia jadi masak. Dan perbandingan orang kafir seperti apa ni, pokok arzah al-mujziyah ala asliha, yang tegak di atas umbinya, kokoh, dengan teguh, tidak ada sesuatu dapat mencondongkannya, hatta yakuna ji'afuha marratan wahidah, sehingga ia terbongkar sekali saja ataupun patah sekaligus begitu. Itu perbandingan orang kafir. Lepas tu dalam riwayat yang lain juga daripada Ka'ab bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan orang mukmin seperti al-khamah, anak pokok ataupun pokok yang lembut, tanaman-tanaman yang lembut, tufi'uha ar-riyah, dicondongkan oleh angin, tasra'uha, sehingga kadang-kadang merebahkannya, rapat ke tanah, wa ta'diluha, dan kadang-kadang pula membetulkannya,
Jadi bila tak ada angin, naik semula, betul semula. Hatta ya'tiyahu ajaluh, sehingga sampai ajalnya. Dan perbandingan orang munafik seperti arzah al-mujdiyah, pokok arzah yang teguh, yang kokoh, kuat, allati la yusibuha syai'un, dan tidak dilanda oleh apa-apa, tidak terjejas oleh apa-apa pun, sehinggalah dia terbongkar sekaligus dan tercabut, matilah. Matilah itu pokok tu. Dan dengan sanad yang satu lagi juga daripada Ka'ab bin Malik, daripada Nabi SAW, cuma perawinya Mahmud bin Ghailan. Dalam riwayatnya daripada Bishr kata begini, lafaz dia tu beza sikit. Wa mathalul kafir kamathalil arzah, perbandingan orang kafir seperti pokok arzah. Adapun Ibnu Hatim, yani Muhammad bin Hatim, dalam riwayat dia kata mathalul munafiq, bukan mathalul kafir, tapi mathalul munafiq kama qala Zuhair, seperti yang terdapat di dalam riwayat Zuhair sebelum ini. Mana sebut munafik, bukan kafir. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik lagi, daripada Nabi SAW, sama seperti hadis-hadis perawi-perawi sebelum ini. Cuma mereka berdua berkata dalam hadis mereka berdua ni hak mana? Hak ni lah, hak sanad ni, Muhammad bin Bashar dan Abdullah bin Hashim. Ni dua orang tu guru Imam Muslim ni. Meriwayatkan daripada Yahya, wa mathalul kafir, perbandingan orang kafir, mathalul arzah, seperti pokok arzah. Jadi ada beza sedikit lafaz dia tu. Tu ya maksud dia nya. Habis itu. Jadi kita tengok dulu, ini perbandingan orang mukmin. Nabi SAW buat perbandingan untuk orang mukmin. Lagu mana? Nabi SAW selalu buat perbandingan, sehingga ada kitab-kitab ditulis suku Amsalun Nabi, perbandingan yang dibuat oleh Nabi SAW. Dalam Quran pun banyak juga Tuhan buat perbandingan. Jadi ulama-ulama tulis kitab Amsalul Quran, perbandingan-perbandingan yang tersebut di dalam Quran. Banyaklah perbandingan. Antaranya hak Nabi SAW pernah buat perbandingannya, iaitu perbandingan orang mukmin dengan tanaman yang lembut. Jadi kalau tanaman ni padi misalnya, gandum, ataupun pokok-pokok lain yang kecil, mudah kalau kena angin, dia bongkok ke sini. Angin kok ni dia bongkok ke sana. Kalau kok ni pula, kok tu pula, dia boleh turut belakang keadaannya, lembut. Lepas tu dia balik semula kepada keadaan asalnya bila tak ada angin kuat. Begitulah dia membesar dan tumbuh sehingga sempurna, keadaan orang mukmin. Jadi tujuan Nabi SAW buat gini ni bukan nak orang mukmin ni tak ada pendirian. Dari satu segi nampak tak tetap, ikut angin kot ni, rebah kot ni, angin kot ni, rebah kot ni. Dari satu segi nampak molek pula, pokok arzah tu tegak gitu, tak ada gapo dia pun boleh merebahkannya, ataupun boleh menundukkannya. Jadi dari satu segi nampak bagus. Jadi masalah perbandingan ini, dia hanya perbandingan nak serupakan dalam setengah-setengah sudut, bukan dalam semua sudut. Bukan dalam semua sudut. Kalau kita tengok dari satu sudut, baguslah pokok tu tetap tegak, sepatutnya orang Islam kemah lagu tu lah. Tapi Nabi SAW tidak pula buat waktu untuk orang mukmin, untuk orang kafir. Untuk orang mukminnya ni, dari segi mana maksud dia? Maksud dianya, dia boleh menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau dia susah, dia sabar. Kalau dia mari kali ni pula senang, dia syukur. Kalau dia duduk tegak, dia mengharapkan baik dengan Allah SWT. Begitu. Walaupun dia lembut, dia tidak patah, dia tidak mudah patah, dan dia akan naik dengan sempurnanya juga sampai satu masa. Jadi orang mukmin ni ada ujian daripada Allah SWT, dan ujian itu ada faedah untuk dia. Dari segi mana? Dari segi Tuhan mengkafarahkan dosa-dosa dia, menutup kesalahan-kesalahan dia. Tuhan dia jadi kafarah, bukan saja. Seperti pokok tu kena angin, kena begitu gini, ada faedah tu untuk pertumbuhan dia, untuk pembesaran dia tu ada faedah, bukan saja-saja. Tapi kalau orang kafir tak ada gapo. Maknanya bukan makna nak ayat sini orang kafir ni dia sihat, semua senang, semua dah ada juga
ujian. Hak tu memang kita boleh tengok sendiri. Hak tu tak perlu nafi, tak perlu pertikaian. Hak tu orang kafir pun serupa kita juga. Ada senang, ada susah, ada suka, ada duka, serupa juga. Tapi dari segi tadi, apa-apa yang menimpa dia, yang mengenai dia, tidak menjadi kafarah kepada dia. Dia duduk tu serupa tula. Ada pun orang mukmin jadi kafarah. Itu dia nak cerita sebenarnya. Jadi kita tak usah pusing lah. Kalau gitu, kalau gini pun, hak susah, hak tak molek tu, kalau kita sabar, Tuhan beri jadikan kesabaran kita tu sebagai penghapus dosa kita. Itu salah satu cara untuk membersihkan kita dalam dunia ni. Sebab itu Nabi SAW bila pergi jumpa dengan sahabat dia yang sakit, dia kata tahur, insya-Allah. Tahur ni maknanya sesuatu yang menyucikan, membersihkan. Jadi sakit ni menyucikan. Bukan makna nak suruh orang Islam ni cari sakit. Kalau cari tu dosa pula. Kalau cari sakit, ni kita tidak cari jagot dah, kena juga. Kena juga sabar. Sabar tu tidak saja boleh pahala kepada kita, dan dosa-dosa kita dihapuskan. Itu beza orang kafir dengan orang Islam. Ada pun orang kafir tidak. Oleh kerana dia tu tidak ada ujian lagu tu, dan dia tidak ingat kepada Tuhan, jadi berasa, orang kata apa dia? Orang kita kata betul lah, berasa hebat, tak ingat Tuhan. Tak mati juga. Mati dalam keadaan tidak ada insaf, tidak ada kesedaran, dalam keadaan sombong, dalam keadaan berasa besar diri. Begitu. Maknanya mati dalam keadaan maksiatnya cukup sempurna dari segi maksiat dia. Sebab apa? Dia tak ada sakit, tak ada susah. Kali ini kalau kita andaikan dia tu tak ada cabaran lah. Kalau dia tu ada cabaran, sebab kita. Tapi cabaran itu tidak menghapuskan dosa dia. Kita menghapuskan dosa kita. Itu bezanya kelebihan orang Islam. Kalau orang Islam ni orang jenis sihat gitu, lagi bagus, tak ada anggap satu. Nak ceritanya, kalau dia tu menderita susah pun tidak kata rugi semata-mata. Dok. Dari segi susah tu susah lah, kena pergi hospital, kena beli ubat, habis fitih lah dari satu segi. Tapi kita rugi semata-mata kok. Hakikat dok. Kita dapat untung juga bila-bila. Tapi kalau orang kafir, dok. Kalau dia sakit seperti kita, dia rugi semata-mata. Nak kata menghapuskan dosa dia, dapat pahala, tak ada dia. Itu maksud dia. Bahkan Tuhan beri banyaknya Tuhan beri mereka tu jadi senang galik. Bila galik, dia buat cukup lah deraka kepada Allah SWT. Jadi Tuhan nak beri balasan yang sepenuhnya hak tak molek tu kepada dia. Jangan kita kata orang ni kalau lebih tu mana lebih dalam semua sudut, sampai bila-bila lebih. Tidak, tak boleh gitu. Jadi ajaran yang macam ni, perbandingan dibuat oleh Nabi SAW, dia menenangkan jiwa kita. Menenangkan jiwa kita. Sebab apa? Kita tidak saja tapi bukan makna nak cari nyakit, tak ada, bukan tu nak ajar sini. Nak ceritanya hak tu. Jadi begitulah keadaannya, perbandingan ini. Cuma perbandingan tu kita kena tengoklah supaya dia nak, dan ada sudut-sudut yang dia nak tu, sudut keserupaan yang molek, yang bagus. Sudut keserupaan itu kita kena tengok dari sudut tu, jangan tengok dari semua sudut. Kalau tengok dari semua sudut, tak kena banyak perkara. Banyak perkara lah tak kena. Kemudian babu masalil mu'min masalun nakhlah. Ini bab perbandingan orang mukmin seperti pokok kurma. Pula dia banding dengan pokok kurma pula. Dengan sanad dari Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara pokok-pokok ni ada satu pokok yang daunnya tak gugur, dan ia umpama orang Muslim serupa dengan orang Islam. Tolong kamu cerita kat aku, pokok gap. Fawaqa'an nas fi syajaril bawadi. Ibnu Umar kata, masing-masing orang ada dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, fikiran dia hanya pergi kepada pokok-pokok hak duduk di hutan.
Pokok duduk dalam pokok. Gua tu pokok gua ni macam-macam lah katanya. Abdullah kata, timbul dalam hati saya, telitah saya telitah pokok kurma. Hak Nabi teka tu, hak Nabi tanya tu, pokok kurma. Tapi saya malu. Dia kata, saya malu. Kemudian mereka pun berkata, dah gitu Nabi tanya, tak boleh nak jawab. Ada dalam riwayat yang lain sebut ni sebut ni tak betul belaka. Mereka pun kata, ceritakanlah kepada kami wahai Rasulullah, pokok gapo tu? Nabi SAW kata, pokok kurma. Bukannya jauh, dekat je. Pokok kurma. Kata perawi, yang ni Ibnu Umar, saya pun sebutkan perkara ni kepada Umar. Lepas pada tu Alah Kelik tu dia ceritalah kepada ayah dia. Umar pun kata, Allah, kalau awak ceritalah, kalau awak katalah pokok kurma depan Nabi gitu, lebih lagi saya suka daripada saya dapat goni. Kata dia, goni tu dalam setengah-setengah riwayat dia sebut daripada unta merah lah, macam-macam lah. Dia sebut tu sebab unta merah ni mahal lah, sebab boleh kereta hak mahal. Aku lebih suka lagi daripada kalau kamu jawab tu, kamu kata gitu, aku lebih suka lagi daripada aku dapat kereta goni misalnya gitu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibn Umar lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah kata kepada sahabat-sahabatnya, tanya sahabat, kamu ceritakanlah kepada saya tentang satu pokok. Perbandingannya adalah perbandingan orang mukmin. Orang-orang ada situ tu mulalah teringat pokok, pokok ada lautan. Kata Ibnu Umar, dicampakkan di dalam hati saya ataupun terlintas dalam hati saya bahawa pokok yang Nabi SAW teka tu ialah pokok kurma. Saya dah nak kata dah, kata dia, tapi saya pun tengok nak kata tu, tengok hak tua-tua saja, orang promo saja ada sekeliling tu. Saya pun jadi gebasa gerung lah nak kecek. Tapi mereka pun diam juga, tak boleh jawab. Rasulullah SAW kata, pokok kurma lah, aku teka tu pokok kurma. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Mujahid, katanya saya bersahabat dengan Ibnu Umar, saya berjalan bersama dengan dia pergi ke Madinah. Saya tak ada dengar dia cerita hadis daripada Rasulullah SAW kecuali satu saja dia cerita. Dalam perjalanan tu saya dia royak hadis, padahal dia orang rapat benar dengan Nabi SAW. Kata dia kata ke dia, pernah kami berada di samping Nabi SAW, di sisi Nabi SAW. Tiba-tiba dibawakan jummar umbuk. Jummar ni umbuk pokok kurma. Jadi orang lari kepada Nabi. Fadzakara binahwi hadithihima, dalam perawi hadis ni menceritakan serupa dengan hadis sebelum ni. Kemudian riwayat daripada Mujahid, dia kata saya mendengar Ibnu Umar berkata, dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jummar, yakni umbut. Fadzakara nahwa hadithihim, lalu perawi hadis ini meriwayatkan hadis serupa dengan hadis orang-orang sebelum ni. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar lagi, katanya pernah kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun tanya, cerita kepada saya satu pokok syibhi, menyerupai atau seperti orang Muslim, daun-daunnya tidak berguguran, tidak gugur. Kata Ibrahim, agaknya Muslim berkata, wa tu'ti ukulaha kulla hinin, pokok itu sentiasa, setiap masa mengeluarkan buahnya, berbuah sentiasa. Wa kadza wajadtu 'inda ghairi, demikian juga saya dapati pada orang lain juga. Wala tu'ti ukulaha kulla hinin, ini zahirnya pokok itu tidak memberi hasil, tidak mengeluarkan buahnya setiap masa. Tidak, tadi mengeluarkan buahnya setiap masa. Hak itulah sepatutnya. Dia kata betul, agaknya Muslim kata gitu. Tapi hak tertulis berdasarkan riwayat ni, hak saya tidak mengeluarkan buahnya setiap masa, gitu. Ibnu Umar kata, terlintas dalam hati saya bahawa pokok itu ialah pokok kurma.
Tapi saya tengok Abu Bakar ada, Umar ada sekali. Mereka tak bercakap, senyap je berlaku. Saya tak hendak bercakap lah, atau mengatakan sesuatu. Jadi saya tak jadilah nak jawab. Umar kata, la antakuna qultaha, kalaulah kamu kata tadi, nescaya jawapan kamu itu lebih saya suka daripada sekian-sekian benda. Yang saya dapat sekian-sekian benda. Tak apalah. Ini satu lagi perbandingan yang dibuat oleh Nabi SAW untuk orang mukmin. Jadi ada beberapa perkara di sini. Satunya, Ibnu Umar pada masa itu kecil lagi. Dia kecil lagi. Dan Rasulullah SAW dalam majlis itu teka, dia tanya. Ini pun salah satu cara ulama-ulama hadis katalah, dia buat kesimpulan daripada hadis. Salah satu cara mengajar juga. Jadi mengajar ni tidak kata bui-bui saja. Soal kata kadang-kadang kalau soal apa boleh juga, atau dalam bentuk teka-teki pun boleh juga. Tujuannya nak suruh mikir. Kalau kita tak tanya kan, apa kita ni menjadi apa ada juga kan. Begitu misalnya kan. Sebab apa? Sebab mereka kali duk dengar orang cakap kan. Tapi kalau dalam majlis itu berasa, boleh jadi sebentar lagi aku kena tanya dah. Jadi kalau kena tanya jadi segar. Jadi dia ada macam-macam cara tu. Nabi SAW buat lagu tu, dia buat juga. Ini salah satu cara lah mengajar yang berkesan. Apabila tanya, jadi semuanya berhati-hati, ingat. Jadi tidak galik kata. Ini pun salah satu cara juga. Jadi dengan sebab itulah, kalau kita kata dalam mengaji ni ada periksa, ada ujian, ada jawapan, perlu soalan, ada soalan, perlu ada jawapan. Itu ialah berlaku tu, termasuk dalam teknik-teknik mengaji. Kita boleh guna cara-cara itu. Tidak kata nak susuk benda pula dah. Ada pula teka-teka, apa tak ayat lalu betul, biar betul kan. Tak gitu. Sebab gini, ada dalam hadis yang lain Nabi SAW larang, naha anil ughlutat. Ughlutat itu teka-teki juga, menyebabkan jadi orang salah jawab. Dia larang. Apa macam mana hak ni dia buat pula. Hak dia larang tu kalau teka ataupun soalan-soalan yang nak menjatuhkan orang, dengan maksud nak menghina seseorang, atau tak mungkin orang boleh jawab benda lagu tu. Ni cerita pasal benda sekeliling je, bukan cerita pasal dalam neraka. Tanya sahabat tu, tanya orang neraka mana orang nak tahu. Tak pernah Sabah tu tanya tu. Dia tak ada tanya benda-benda lagu tu, tak boleh lah. Tanya orang boleh, orang siapa nak fikir. Jadi dia kata ada satu pokok, dalam banyak-banyak pokok ni ada satu pokok daun dia tak gugur. Daun dia tak gugur. Mana tak ada selah dua lah gugur gitu dak. Ataupun pada musim gugur dah. Ada tak gugur. Jadi pokok tu sebenarnya perbandingannya serupa dengan orang Islam. Cuba kaya. Gapo dia? Jadi macam-macam lah. Sebab orang ni kadang-kadang bila Nabi tanya, tak kena tanya orang dekat-dekat ni. Gitu dia telitah gitu. Tak kena tanya orang remeh-temeh. Mestilah dia tanya ni orang hebat-hebat tu. Dia terfikir gitu. Padahalnya tidak gitu. Kadang-kadang hak lebih, hak apa tu ada dekat-dekat kita je. Kita tak beri perhatian. Apa yang tak telitah tu? Telitah jauh-jauh. Kadang gitulah manusia. Dia telitah jauh, dia tak nampak dekat. Kalau orang beri tu kat terima kasih, tunduk-tunduk, membongkok. Terima kasih, penuh-penuh mulut. Hak ayah duduk beri anak hari. Hak ayah mak duduk beri anak hari. Tak ada setengah gapo-gapo. Hak tu beri setahun sekali pun tak ada. Pesi manusia dia nampak lah. Hak jauh-jauh, hak dekat dia tak nampak. Sumpah juga orang tua kan dah. Hak jauh-jauh balik kerja duduk Kuala Lumpur, duduk mana kan dah. Sebut tu dah. Siapa hak anak duduk sekali jadi kecil hati dah. Padahal dia lah banyaknya duduk rumah sama. Itu pun tak kena juga tu. Dia mari cerita hak jauh. Pesing kelemahan manusia. Mana tak kena dah, sepatutnya tidak gitu dah. Berapa banyak dekat-dekat kita ni hak lebih daripada hak jauh-jauh tu. Tapi kita tak nampak.
Abdullah kata cerita ada dalam hati saya, kata dia, cerita pokok kurma. Sebab gini dalam riwayat asal lagi kan, muka bila-bila orang mari tu jadi soalan tu, janganlah jauh sangat, jangan pelik sangat. Kau tak ngaji lagi kau. Dak. Biarlah ada bayang-bayangan dia. Nah, bayangannya duk mana? Ni budak cerdik ni nampak. Orang mari umbuk ke sana ni. Umbuk ke apa dia? Umbuk pokok kurma dah lah. Sepau umbuk. Apa dia? Umbuk nyo kita kata. Kan? Umbuk nyo. Orang mari. Jadi orang mari bila-bila tu Nabi pun tanya. Gitu. Jadi budak cerdik ni nampak lalu. Pasal bayangan dia sudah ada dah. Jadi orang Nabi tak bui tu, bayangan pun tak ada. Dan benda tu tidak mungkin orang dapat. Tak boleh lah tanya lagu tu. Dan kalau tanya gitu jadi jatuh air muka. Dia tujuan pun memang tu pun nak menjatuhkan air muka dia. Tak boleh lah kalau lagu tu. Tapi kalau dengan maksud nak supaya tidak lalik, lepas tu benda tu dah sabar, kalau tanya pun dah biar bagi perhatian. Gapo dia sudut-sudut. Kadang-kadang kita tak bagi perhatian. Jadi orang-orang yang lebih, orang-orang yang hebat macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap benda dia tengok tu dia ambil kira. Tu sifat orang lebih. Dia bukan saja-saja gitu ya, dak. Bukan tengok hak zahir saja. Tengok gapo dia lagi, kelebihan dia. Sepatutnya kita gitulah. Zaman ni ada dalam benda-benda tu orang ngaji secara khusus. Gapo dia khasiat dia, gapo dia vitamin yang ada dalam dia, gapo dia kelebihan dia. Habis korang. Lagu tu Nabi royak dah tu. Apa beza pokok kurma daripada pokok lain? Kena terkaji, kena tahu apa lebih dia. Begitu. Tapi saya malu, kata dia. Malu tu kena juga. Ni budak cerdik lah. Kalau budak cerdik satu macam-macam cerdik ni pun, cerdik sahala saja dah. Tak boleh. Ni cerdik dia dah timbal. Dia tengok nak melera orang kata sekeliling. Nanti orang kata celupar sangat pula budak ni. Orang tak tuju ke dia pun, orang tanya secara umum gitu. Kalau dia nak jawab apa boleh, tapi tak ada malu langsung. Dia kena ada juga benda-benda macam ni. Sifat pelajar tu, dia kena ada benda-benda macam ni. Tak boleh terlalu tidak malu. Malu sangat pun tak boleh juga. Jadi gitulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya kata pokok kurma. Jadi Sayyidina Umar kata, Allah, kalau kata tak, saya lebih suka. Ni maknanya ayat tak apa. Seorang ayah dia berasa bangga, dia berasa suka kalau ada tengok kelebihan bakat yang baik ada pada anak dia tu. Inilah mana orang yang sihat, waras molek, betul molek. Ada juga orang yang anak dia lebih mana, ikut dia lebih pula. Tak ada dia nak buat sanjung ke, nak bui penghargaan kau sikit. Tak ada nak menggalakkan dia penghargaan apa. Tak kena tu lagu tu. Macam Sayyidina Umar, bukan dia nak nyoh. Kurang-kurangnya kalau dia sebut gitu, mesti Rasulullah menarik perhatian Rasulullah. Bila menarik perhatian Rasulullah tu, Rasulullah kenal kepada dia. Bila kenal, dia akan doa. Dia nampak berbakat budak ni. Mudah-mudahan Tuhan bui lagi lah, kembangkan bakat dia. Tu dia naknya, bukan dia nak nyoh. Kalau nak nyoh tak boleh lah. Nak nyoh tu ada juga orang pasal nak nyoh. Nak mana dia tak boleh nak kawal perasaan dia. Dia anak dia goni anak dia ni bila ni. Tu kena beringat sikit. Takut jadi nak nyoh kan. Tak boleh pula. Jadi kena jaga molek. Niat tu biar betul molek. Biar betul molek. Kalau rakyat tu nak suruh orang tu jadi telio kata, biar buat gitu kata, tak apa. Tapi kalau jadi nak nyoh, tak boleh pula. Di sini ni dia mengharapkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian Rasulullah. Bila menarik perhatian, dia tidak tengok saja orang seperti Nabi tu. Hak tu ya dia naknya. Lepas tu semua orang kan nak anak dia tu lebih. Bagi seorang ayah, kalau anak tu cerdik, anak tu berbakat lebih daripada benda-benda lain, dia tidak nak kau lain. Hak ni hak nak sebenarnya. Sebab daripada bakat tu bila berkembang, bila dia besar, dia akan banyak dapat khidmat, dapat beri manfaat kepada manusianya. Jadi ayah ni dia tidak ada sampai tua. Dia tua dengan kita, tak mesti. Ada kalanya dia tengok kita tu ada bakat tu, dia suka dah, padan dah. Hadiah besar dah tu kepada dia tu. Tidak nanti bui pitih ke dia, tak perlu. Setara tu padan dah. Jadi anak-anak tu biar pandai juga nak jaga hati ayah, nak ambil hati ayah. Itu pengajaran di sebalik ni berlaku. Alik ni berlaku.
Jadi sehingga dia puas, kalau dapat kau ni pun tidak lebih, dia tidak nyahu. Dapat anak yang berjenis, hak tu bagi seseorang ayah, tanyalah siapa pun, memang lagu tu, memang lagu tu. Jadi Allah SWT tidak larang, Nabi SAW tidak larang kesukaan seseorang hak semula jadi tu, ia munasabah, kebanggaan seseorang itu. Hak tu memang itulah yang mendorong manusia jadi dia ni bersungguh nak buat kerja, nak beri makan, nak menanggung, belajar gitu gini, mengaji. Kerana benda-benda tu lah ada tu. Jadi hak tu tak boleh dihapuskan. Hak manusia memang Tuhan sedia dah dalam diri dia, untuk mendorong dia bekerja keras, untuk mendorong dia kalau susah apa-apa pun dia tak apa, rasa ringan. Sebab apa? Untuk ada anak. Dia kena ada perasaan ni dulu. Jadi itulah benda ni. Imam Nawawi ada buat beberapa kesimpulan di sini. Dia kata ada beberapa banyak pengajaran dalam hadis ni. Antaranya orang alim, tok guru ataupun cikgu, kita kata molek mengemukakan soalan kepada anak buah dia untuk menguji fahaman dia, setara mana dah kefahaman dia. Molek kata dia. Dan untuk mendorong mereka itu supaya berfikir dan ambil berat, beri perhatian kepada pengajian tu. Dalam hadis ni juga terdapat perbandingan yang dibuat. Kalau boleh kita semasa mengajar tu ada perbandingan, contoh itu, contoh ini, yang memudahkan orang untuk faham. Dalam hadis ni juga ada pengajaran kita menghormati orang tua. Kalau kita duduk ada orang lebih tua, tengok dulu, biar dia dulu, jangan gaduh nak litah di depan dia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Jadi perbuatan dia tu nampak budak yang sopan, budak yang cerdik sungguh. Cerdik sungguh dia tidak satu hala je. Tidak cerdik ngapa saja kau, cerdik ngaji saja kau, dah cerdik semua sekali. Melera majlis, dia pandai jaga benda-benda lagu tu. Tapi kalau orang-orang yang besar tu tidak tahu masalah tu, budak yang tahu tu boleh dia kata, tak ada jadi masalah, tak apa, tidak salah kalau dia jawab, tidak salah. Jangan pula kita sementara kita ni muda, jadi kita kata kecek tu, tak boleh juga. Jadi tak hidup pula majlis. Hadis ni juga dalam hadis ni juga ada pengajaran kepada dia, iaitu seseorang manusia tu dia gembira dengan sebab bakat yang baik yang ada pada anak dia dan kecerdikan anak dia. Ini tanya siapa pun, mana pun, memang lagu tu. Seorang ayah dia suka lagu tu. Dan Sayyidina Umar kata, kalaulah mu katalah pokok kurma aku lebih suka daripada benda-benda ni, daripada aku dapat benda-benda ni. Maksud dianya ialah bila Ibnu Umar tu menarik perhatian Nabi SAW. Jadi Nabi SAW akan doa untuk dia. Dan Nabi SAW pun tahu budak ni budak cerdik, berbakat ni, boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh. Semula kalau nak apa-apa dia akan pilih. Jadi hak tu hak naknya. Dan secara tidak langsung anak dia tu boleh khidmat kepada Rasulullah SAW. Bila Rasulullah ajak dia, kau mari pergi dengan saya. Jadi bila-bila tu dia boleh tengok pula gapo dia Rasulullah SAW buat, gapo dia boleh khidmat kepada Rasulullah SAW. Dia itu maksudnya, bukan dia nak nyahu. Kadang-kadang orang ni perkataannya sama, hati dia tidak sama, niat dia tidak sama. Jadi kita tak boleh hukum serupa setiap orang. Jadi begitulah maksud Sayyidina Umar tu. Kita kena faham gitulah, sebab dia orang lebih. Dan dalam hadis ini juga ada terdapat kenyataan tentang kelebihan pokok kurma. Ulama-ulama kata, gapo dia serupa orang Islam dengan pokok kurma tu dari sudut mana? Dia kata serupa tu, Nabi buat perbandingan tu, orang Islam, orang mukmin serupa pokok kurma. Nampak gitu je perbandingan tu, nampak rendah je kita kata. Perbandingan pokok kurma hak biasa sekeliling rumah orang Arab je ada pokok kurma. Tapi kalau kita renungi molek, baru nampak baru nampak hikmat dia. Dari segi banyak kebaikan dia tu,
Dan kalau kita kata nak teduh dia tu, teduh sama, dia tidak gugur daun dia tu, mesti gugur pun tak gugur. Jadi orang boleh berteduh sama. Buah dia tu lazat, sedap dan banyak khasiatnya. Adanya sama-sama. Tidak kata musim tertentu je ada. Oh dia kita tu kan. Tidak gitu. Dia ada sama. Jadi bila dia berbuah tu, ada sama buah dia. Dia akan ada sama. Boleh makan sama. Sampai kering, sampai mati. Lepas pada mati, lepas pada pokok tu mati, kering, banyak lagi manfaat dia. Manfaat dia lepas pada dia mati pun ada lagi. Apa dia? Banyak. Antaranya kayu dia boleh ambil, daun dia boleh ambil, batang dia boleh ambil, semua boleh. Orang boleh buat tiang rumah, orang boleh buat kayu api, orang boleh buat tungkak, orang boleh buat macam-macam. Dia sebut sini. Orang boleh buat tikar, daun dia tu. Orang boleh buat tali, sabuk dia tu. Dan orang boleh buat bekas-bekas minuman, makanan, bekas-bekas makanan, orang boleh buat. Banyak faedah dia. Dan lain-lain. Lepas tu hak terakhir sekali paling tak ada pun, butir dia. Butir dia ada manfaat juga untuk orang di kalangan masyarakat adat lah. Butir dia tu manfaat untuk ke dia jadi makanan kepada unta ke apa. Jadi makanan kepada unta pula. Lepas tu comel pula pemandangan dia tu. Kalau kita tanam di sekeliling rumah tu, comel nampak pemandangan tu, menarik, sejuk mata memandang. Semuanya baik berlaku, molek berlaku. Tengok dari sudut mana pun. Gitu. Sebagaimana orang mukmin pun lagu tu juga. Orang mukmin hak taat kepada Allah, lagu tu lah. Tengok dari sudut rupa dia tu sejuk mata memandang. Tak ada kata takut gerung kau ke dia. No. Nak kacak deras sikit tak berani. No. Takutnya hukum. Tak, dia senyum sama. Sejuk mata orang memandang. Akhlak dia molek, perangai dia molek. Sembahyang, puasa, ngaji Quran, zikir, macam-macam, sedekah, menjalin hubungan rahim, kekeluargaan, dan macam-macam lagi ketaatan yang dibuat sepanjang hayatnya. Sepanjang hayat. Itulah orang mukmin. Kalau dia mati, dia ada tinggal sesuatu. Dia tidak mati saja, dia tahu faedah, kelebihan gapo dia orang panggil sedekah jariah tu, gapo dia kan. No. Anak soleh, dia nak anak, dia nak zuriat. Pasal apa? Pasal zuriat itu, anak tu akan mendoakan untuk dia. Zuriat dia, bakal dia tu akan sebarkan pula kebaikan dalam dunia ni, dapat manfaat pada orang pula. Dia fikir gitu. Itulah buah dia nya, butir dia nya. Sambung tu. Kalau dia ada ilmu dia orang boleh ambil manfaat pula lepas pada dia mati. Semua ada manfaat sepanjang hayat dia. Ada manfaat. Dia nak banding dari sudut tu, bukan nak buat bekah gapo, nak buat tikar manusia tu. Orang mukmin dari sudut banyak faedahnya. Faedah dia tu setiap bahagian dia tu ada faedah. Serupa juga faedah kita bila kita beramal dengan tangan, beramal dengan mata, buat kerja dengan mata, dengan gapo-gapo, semuanya mendatangkan pahala kepada kita sendiri. Saya esok ada faedah dia, kebaikan semata-mata. Ada juga yang mengatakan sebab Nabi SAW buat banding dengan pokok kurma ni sebab dia serupa dengan orang. Ada juga serupa dengan orang lagu mana. Kalau kerak bahagian atas dia mati. Sebab kerak kepala orang, kerak kepala mati. Tapi kalau kerak lain tak mati. Ada juga orang kata gitu. Ada juga orang kata dah, sebab dia ni serupa dengan orang tu dari segi mana. Dia bau dia tu kat bahagian atas dia tu, mayat dia tu bau macam air mani, kata dia, serupa dengan orang. Ada lagi pendapat macam-macam, tapi hak tu tak boleh pakai, tak perlu hak tu sebab dia tidak khusus dengan orang Islam hak tu. Tapi ada dalam kitab, ada macam-macam sebut. Hak ni, hak Imam Nawawi sebut ni, hak ni. Itu maksud perbandingan Nabi SAW. Jadi kalau hak paling dekatnya, kalau kita tengok hak ni negeri Arab, tak ada lah kita dah. Hak paling dekat, apa dia? Pokoknya lah. Kalau kita orang Melayu ni pokoknya, cuma berarti ada soal. Pokoknya kan comel. Kalau mana orang pelukis buat lukisan pokoknya ke tepi patah tu kan comel, menarik. Lepas tu apa dia hak tak ada guna ni? Semua ada guna. Kalau zaman itu boleh buat lidi dia tu kan. Lepas tu orang buat otak-otak gapo dengan kulit dia, berjauh dia tu. Semua ada faedah. Apa namanya, apa dia apa ada faedah juga.
Santai dia ada faedah juga. Sabuk dia ada faedah. Terutama orang yang duduk sampai dulu, nampak benar faedah dia. Semua ada faedah. Lepas tu dia buah-buah tak berhenti-henti. Tuhan buat. Kalau di negeri yang tak ada pokok kurma, ada, mesti ada pokok lagu tu. Di kalangan dia nak ayatnya mesti ada orang Islam ni hidupnya sepanjang hayatnya ada faedah. Tengok dari sudut mana pun tetap baik. Tu dia. Lepas tak apalah. Ada juga yang kata sebab dia buat perbandingan ni, dia kalau tidak dikahwinkan tak buah. Semua orang juga kalau ni. Tapi hak ni tidak khusus dengan orang mukmin. Sebab tu kata hak Imam Nawawi sebut hak tadi, hak atas tadi, hak tu sebenarnya. Dari sudut tu lah kita kena tengoknya maksud perbandingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah. Jadi lepas tu akhir sekali anak murid Imam Muslim ni, Ibrahim bin Sufyan yang meriwayatkan hadis Imam Muslim ni kepada orang lain, dia kata pokok ni adalah riwayat ni lah. Cuba cerita kat aku satu pokok yang serupa atau seperti orang Muslim, daun-daunnya tidak gugur, kata Ibrahim. Situ kata Ibrahim. Dia kata apa dia? Mungkin Muslim kata gini sepatutnya. Mana pokok tu setiap masa sentiasa berbuah, mengeluarkan hasilnya. Gitu sepatutnya. Mana tak ada la di situ. Dia berasa muskil ni. Dalam catatan dia, dalam catatan saya dia hak lain pun lagu ni juga. Gini kata dia, la tu'ti ukulaha kullahidin. Pokok itu tidak berbuah setiap masa. Sedangkan pokok kurma tu berbuah setiap masa. Apa tidak pulaknya? Jadi perkataan tidak sepatutnya Imam Muslim tak kata. Hak Imam Muslim kata sepatutnya tu'ti ukulaha kullahinin, bukan la tu'ti ukulaha kullahinin. Dia berasa mungkin silap kita, pupuk kita tersalah ni. Atau kalau Imam Muslim terkata begitu pun dia tersalah. Sebab apa? Kenyataan sebenarnya dia nak ayatnya buah tu tak putus. Ni kalau ada la ni makna putus lah, tidak semua buah. Adakah Imam Muslim maksudkan begitu? Ni kira-kira tersalah dia lah. Tapi dia raya ada dalam catatan gini. Dia mula ragu sama ada Imam Muslim tersalah atau puak-puak kita hak dia catik ni salah. Dia tak nak sebut pun lah, kita pun bola sebutin, jadi makna lagu lain lah. Jadi makna lagu lain selalu. Jadi di sini Imam Nawawi ada komen. Dia kata sebenarnya la ni kalau kita nak terima berdasarkan Qadhi Iyad, dia ambil daripada Qadhi Iyad, sebenarnya tidak salah, masih boleh pakai lagi. Kalau katakanlah Imam Muslim sendiri memang kata lagu tu, catik tadi tu betul dah kalau ada la. Cuma la itu kalau bersambung begini dia mengelirukan. Sepatutnya dia selepas la tu, wala tu titik. Dalam bahasa Arab ni tak ada titik. Kita Arab lama ni tak ada titik. Titik dia kena pahadi. Mana sepatutnya titik, mana sepatutnya koma. Jadi kira-kiranya kalau kita nak guna titik, nuktah, kita kena bubuh nuktah selepas la, sebelum tu'ti tu. Maknanya kira-kiranya begini Imam Muslim kata, wa tu'ti ukulaha kullahinin wala begitu. Dan dia tidak begini, tidak begini, tidak begini, pokok tu. Maksudnya begitu. Dan akhir sekali selepas la tu, dia mengeluarkan hasilnya sentiasa. Pokok tu sentiasa berbuah. Tu'ti ukulaha ni suku pula. Tapi yalah, dia nak betul juga. Kalau katakanlah Imam Muslim sungguh kata lagu, masih boleh betul lagi kalau kita andaikan begini. Inilah dalam syarah ayat. Tapi agak susah sikit tu, kena ta'wil lah, kena pusing banyak sikit. Mana kalau kita kata sebenarnya Imam Muslim tak kata begitu, susah. Jadi betul lah serupa dengan hak sebenarnya. Imam Muslim tak kata begitu, atau Imam Muslim tak kata begitu. Kita yang salah catik pokok kita.
Dia duk kira pula kemudian. Ini menunjukkan sepenuhnya hak ada dalam Muslim ni seperti yang kita baca sekarang ni, bukan Muslim sendiri sepenuhnya buat dak. Hak tadi ni qala Ibrahim la muslim, takkanlah Imam Muslim. Ini anak buah dia yang buat ni, anak buah Imam Muslim, termasuklah Ibrahim bin Sufyan. Dia sebenarnya yang bertanggungjawab menyusun Sahih Muslim seperti yang ada di hadapan kita. Sebab hak ni semua tu komen dia tu, bukan dia komen tu depan Imam Muslim, cerita dia ke dia. Dia masuk juga sini, dia masuk juga sini. Tak apalah. Jadi dia kata ada orang tua, bila tengok orang tua saja tu, siapa dia orang tua? Ada dalam majlis. Dia kata saya tengok Abu Bakar dan Umar, ayah dia tu lah sendiri, ada dalam tu. Dia tu tak kecek kau, dia senyap. Maknanya hak jawab tadi, hak jawab kata pokok ni orang lain, bukan Abu Bakar Umar. Abu Bakar Umar ni senyap, tak kata gapo. Jadi bila dia tengok ayah dia Abu Bakar, orang hak lebih-lebih tu pun senyap, saya tak saya kecek lah kata dia, tak saya kata gapo-gapo. Tu cerita je. Hak lain-lain tu serupalah dengan hak tadi. Jadi setakat itulah dulu untuk malam ni habis setakat tu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.